Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan penyucian dan pentarbihan jiwa sebagaimana yang diperakui oleh ulama salaf. Mana kita kali terakhir kita bincangkan itu, kita habiskan Alhamdulillah berkenaan dengan tajuk berlebihan makan. Dia kata kerana bahaya kerosakan bagi manusia ni atau racun-racun bagi kalbu tu ada 4. Dia kata itu berlebihan bercakap, berlebihan memandang, berlebihan makan, dan yang terakhir kita yang keempat kita ambil hari ini insya-Allah itu berlebihan bergaul. Berlebihan bergaul. Baik. Qala berkata pengarang kita, berlebihan bergaul. Kita berlebihan bergaul ia adalah penyakit kronik yang menarik segala keburukan. Betapa banyak kenikmatan telah dirampas oleh pergaulan dan perhubungan. Dia bergaul ni maksudnya memang Allah tak jadikan manusia ni sifat macam Ibn Khaldun rahimahullah nyatakan manusia ni bermasyarakat dari segi tabiat. Memang kita tak boleh tinggal berseorangan dan memang kita kena ada pergaulan sama manusia. Dia macam kita sebut tentang makan, melihat, bercakap, dia termasuk di antara perkara-perkara yang memang tabiinya kita akan buat. Cuma dia kata kat sini masalah kalau berlebihan. Bincang kita adalah masalah berlebihan. Kita sering kali kena peringatkan sebab tajuk penyucian dan pentarbihan jiwa ni dia bukannya berkaitan tajuk meninggalkan nikmat-nikmat duniawi. Bukan tak boleh makan, tak boleh lihat, tak boleh cakap. Bukan, memang kita kata benda berkenaan adalah di antara perkara-perkara yang memang kita kena buat. Tak buat kita akan musnah. Bahkan kita mati, bahkan kita akan rosak. Jadi jiwa pun kita akan rasa apa? Akan rasa tak sempurna hidup kita. Macam tak bercakap, mana boleh, kan? Tak memandang, duduk pejam mata, mana boleh. Tak makan pun tak boleh juga. Cuma masalah pembicaraan kita adalah masalah berlebihan. Sebab yang ini yang kena diperingatkan berkali-kali. Dia kata kat sini, dia kata berbanyak, dia kata kenikmatan telah dirampas oleh pergaulan dan perhubungan. Maksudnya benda yang ada pada seorang tu hilang, dan kenikmatan dia, contoh keamanan, ketenangan, semua punca dengan sebab banyak bergaul. Dia kata betapa banyak, dia kata pemusuhan telah ditanam oleh pergaulan. Dan asalnya kita tak pernah bergaduh dengan orang, tapi bila kita berkawan, cakap lebih sikit, kan, gurau lebih sikit dan sebagainya, mungkin daripada asalnya kawan kita tu kawan tapi boleh jadi lawan. Kerana hanya pergaulan yang berlebihan. Betapa banyak goncangan-goncangan yang boleh menghilangkan gunung telah terpasak kukuh, telah dibenamkan olehnya ke dalam kalbu. Dan dia berada dalam semua kalbu. Sifat ni semua kalbu ada, tidak akan hilang. Dia kata dalam berlebihan bergaul terdapat kerugian dunia akhirat. Kadang-kadang orang tu kan dia kurangkan sikit pergaulan, macam nak kata macam ini. Kalau kita kata kadang-kadang manusia ni jarang-jarang jumpa, macam orang Melayu kita sebut jauh-jauh bau wangi dekat-dekat memasam. Dia kalau tak jumpa, jarang jumpa tu dia akan okey. Tiap-tiap kali jumpa tu masalah. Nanti mula start adalah pernikahan dan sebagainya. Yang mana kerugian dia dunia akhirat. Seharusnya bagi seorang hamba hanya mengambil dari pergaulan dan menjadikan manusia dalam pergaulan ni kepada 4 pecahan. Kita kena ikut panduan dia kata. Kalau kita bergaul dengan manusia, berkawan dengan orang, ada 4 bentuk dia kata. Apabila dia mencampurkan salah satu pecahan dengan yang lain, dia tidak akan membezakan di antaranya, pasti dia membawa kepada keburukan. Kalau tak bezakan pergaulan, ialah lingkungan kehidupan kita, memang kita ada keluarga, kita ada jiran, masyarakat, lepas tu kita ada apa dengan muslim dengan non muslim, kita ada banyak bentuk pergaulan yang kita kena jaga. Dia kata salah satu di antaranya, sesiapa yang pergaulan dengannya adalah seperti makanan yang diperlukan pada siang dan malam. Mana ada orang tu perlu pergaulan siang dan malam, terutama kalau orang tu bekerja syarikat-syarikat dan sebagainya, memang terpaksa bergaul, jumpa orang ni, jumpa orang tu. Apabila dia telah mengambil keperluannya daripada orang berkenaan, dia pun meninggalkan pergaulan. Dia ambil ikutkan keperluan saja.
Kemudian apabila dia perlukan kepadanya, dia bergaul semula dengannya, dan demikianlah secara berterusan. Dan dia kata orang-orang macam ni yang dia jumpa orang, dia bergaul hanya keperluan saja, tak ada lebih-lebih. Sebab kadang-kadang kalau kita jumpa dengan orang lama sangat, kita dah bualkan benda patut kita bual, lepas tu nak sembang apa? Kita akan macam, nak sembang apa lagi? Mula keluar, awak tahu tak, Cik Mat tadi tu mula start sembang dengan orang lain. Dia takkan berhenti pada pergaulan tadi. Perbualan habis kita bual, kalau bukan suami isteri kan, nak sembang apa lagi? Apa yang nak sembang? Maka kat situ syaitan akan mula hulur pada mereka topik-topik nak sembangkan. Tak kira lah politik ke, masalah isu semasa ke, masalah macam-macam benda lah, keuangan ke, dan kita akan mulalah start dekat situ akan datang perbualan kita tadi menjadikan kepada tajuk yang tak patut kita bincangkan pun sebenarnya. Jadi tapi dia kata kalau ada kata orang tu yang bentuk pertama ni yang bergaul seperti makanan yang dia perlukan pada siang dan malam, dia bercampur aduk dengan orang pun pada keperluan saja. Bila dia perlu dia ambil, bila dia dah selesai dia tinggalkan. Dan apabila dia perlukan kepada pergaulan, gaul semula. Demikianlah dia kata. Dan mereka adalah para ulama ulama berkenaan Allah, orang-orang ada ilmu tentang Allah Taala. Perintah-perintah Allah Ta'ala, tipu daya musuh Allah Ta'ala, penyakit kalbu, ada ubat-ubatnya yang tulus kepada Allah. Dia tahu bahawa kalau dia duduk lama cakap benda, macam kita bincang tu, bila kita banyak bercakap, banyak lara, banyak dosa. Tapi ya macam benda ni saya tengok sendiri, saya peribadi lah. Dia jumpa dengan macam kami dengan belajar dulu, syekh-syekh yang mengajar kami ilmu-ilmu, kita dalam kelas kita sembang. Lepas kelas nak jumpa dia payah. Kalau bagi masa kita baru 10 minit, dah habis 10 minit dia masuk rumah. Dia sibuk pula nak baca buku dan sebagainya. Sebab dia akan habiskan masa dia dengan mutalaah dan juga mengkaji. Untuk berbual bersembang macam ni kurang. Dia akan kurangkan, dia limitkan. Mana sehari apa benda disembangkan. Ini kita pasal sehari masalah kita tak dapat faham kepentingan masa. Jadi pasal kita banyak benda masa terluang. Terutama dengan hiburan televisyen dan sebagainya. Maka kita rasakan macam berbual ni tak ada apa benda beza. Bagi pada mereka tidak, pasal masa mereka untuk mengulang kaji ilmu tadi terlampau banyak ditumpu pada bahagian mengkaji ilmu, maka perjumpaan dengan orang ramai limited. Kita jumpa pun tanya, dia kata nak apa? Ada benda sekian. Selesai tu dia pun masuk. Dia takkan sembang lama dah. Dia akan sibuk. Bukan kita nak kata dia tidak hormat tamu, tak juga. Dia hidangkan makanan, habis minum, dia masuk. Dia akan hidangkan, dia limitkan betul-betul. Sebab mereka ni tahu bahawa dia tahu perintah Allah Taala, kan? Mereka tahu musuh Allah Taala punya ni, dan tahu penyakit kalbu. Sebab memang kita tahu bersyaitan bila kita buat benda yang berlebihan dalam keharusan pun dia akan mainkan kita. Syaitan akan tarik kita. Dan kadang-kadang zaman kita sekarang ni banyak orang yang lalai atau lara bab pada masalah kosongkan waktu tadi pada masalah benda yang harus. Contoh macam berbual dengan kawan kita, bersembang harus, kan? Tapi keharusan tadi kadang ada orang habiskan berjam-jam dekat kedai kopi. Kalau dekat Kuala Lumpur kan, dia panggil mengetih. Pergi teh. Dia tak mengkopi lah, menteh. Pergi kedai daripada pukul 10 malam sampai pukul 12 malam sembang. Dan Nabi sendiri SAW kita tahu bahawa baginda memang takkan halau lah para sahabat, tapi sampai Allah turunkan surah Al-Hujurat nak limitkan para sahabat supaya jangan sampai ganggu Nabi pada waktu yang tertentu. Panggil Nabi pada macam mana, duduk dengan Nabi kalau dipanggil pada makanan, kalau makanan tak masak jangan datang lagi, kalau dah makan balik. Nabi SAW contohnya macam Aisyah radhiyallahu anha nyatakan baginda tak tidur lepas maghrib, baginda tak suka bersembang lepas isyak. Tak panjangkan perbualan lepas isyak. Tapi kalau kita lepas isyak kita masyaallah zaman sekarang dahsyat. Kalau lepas isyak tu macam aktiviti, cerita televisyen, sembang kedai kopi. Dan main, kalau ada kata orang tu minat main game lah sampai pukul apa. So dia akan habiskan masa separuh, kadang-kadang 1/3 malam tu untuk hiburan lagi. Siang hiburan dah ada dah, lepas tu hiburan lagi. Tapi dalam masa yang banyak tadi, antara benda paling besar saya tengok perhati kedai kopi lah. Kedai kopi kalau di Kuala Lumpur, Selangor, memang kedai kopi tengah-tengah malam. Kedah tak ni kot, Perlis ni kurang sikit. Saya perhatikan pukul 10 lebih tu dah kosong, tak nampak sangat. Tapi kalau belah Kuala Lumpur,
makin tengah malam makin rancak. Terutama sebelum daripada pengharaman rokok pada kawasan beberapa kita dari kedai memang penuh. Kita pergi kedai tu macam ada pesta. Tengok jam pukul 11.30. Orang tengah ramai lagi. Ini menunjukkan penghabisan waktu. Banyak orang habiskan waktu dengan cara tersebut. Tapi gila, macam kita katakan, keharusan bergaul bukan bermaksud kita habiskan masa umur kita untuk pergaulan tersebut. So balik pada asal, musuh-musuh Allah Ta'ala akan gunakan benda berkenaan. Dekat situ kita akan banyak memandang, banyak makan, banyak bercakap. 3 yang awal yang kita bincangkan dulu kan. Berlebihan memandang, berlebihan bercakap, berlebihan makan, akan masuk dekat situ. Akan masuk pada pergaulan tadi. Pasal bergaul, kalau pandang saja tak ada benda nak buat. Takkan kita bergaul dengan orang hanya pandang-pandang mata. Mesti kita bercakap. Cakap-cakap dah ada harga. Mesti nak kena minum. Dah ada tu, mata-mata mengelilau tengok kiri kanan. Ini bahaya benda ni, dikata memang bagi orang yang berpengetahuan tentang Allah Ta'ala. Dia yang tulus kepada Allah Ta'ala, dan juga kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah dan kepada penciptanya. Jenis ini dalam pergaulan mereka hanya ambil sikit je ikut kadaran, dan mereka adalah untung seuntung-untungnya. Orang paling untung adalah orang macam ni, yang boleh jaga masa dia, tidak pergaulan tu dijadikan benda terbanyak. Bahkan pergaulan tu dia kata ikut kepada keperluan saja. Macam disebut kan, macam Aisyah Anha kata, Nabi SAW tidak suka tidur lepas maghrib, tapi Nabi SAW juga tidak suka berbual lepas isyak. Kita bayang macam isyak lah banyak benda aktiviti buat. Tapi dia tidak, bukan habiskan masa dengan berbual. Hatta memang kalau dikatakan tentang Nabi SAW sendiri pun, kalau kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat nombor yang dekat Ahzab, yang Hujurat ada masalah panggilan. Surah Ahzab 53, yang lebih tepatnya 53 Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, yang kalian masuk rumah Nabi, illa an yu'dzanakum ila ta'amin ghairu nadhirina inah, kecuali kamu diizinkan kepada makanan yang tidak menanti untuk masak. Jadi makanan dah siap, okey, Nabi panggil makan. Walakin idza du'itum fadkhulu, tapi kalau Nabi panggil kamu masuk. Wa idza ta'imtum fantashiru, kalau kamu dah makan, dispose, pergi keluar. Dah kenyang makan, keluar. Kita kalau lepas makan sembang lagi kan, tanya lagi. Tak, lepas makan Allah Ta'ala ajar adab kepada para sahabat. Lepas makan fantashiru, wala musta'nisin li hadis, dan tidak menanti-nanti menunggu-nunggu untuk berbual-bual. Sedangkan ikutkan, kalau kita nak panduan, makin banyak kita duduk dengan Nabi SAW, makin banyaklah ilmu kita dapat dan panduan kita perolehi, mulazamah. Tapi dekat sini Allah Ta'ala limitkan. Allah Ta'ala kata pada orang beriman, kalau jangan masuk rumah Nabi kecuali diajak pada makanan yang tidak menanti untuk masak. Sebab kalau nanti untuk masak, dan start kita berbual. Bila start berbual akan tambah lagi. Kemudian kalau dah makan, keluar. Ya. Pasal dia kata, inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahyi minkum. So itu menyakiti Nabi, mengganggu Nabi. Lalu dia akan rasa malu daripada kalian. Wallahu la yastahi minal haq, tapi Allah Ta'ala tak malu daripada kebenaran. Kan? Jadi kat situ Allah Ta'ala letakkan tentang garis panduan kepada para sahabat sendiri. Walaupun bergaul dengan Nabi pun, diorang disuruh supaya jaga batasan berkenaan. Tapi macam kita kata, kita sendiri saudara mara kita, adik-beradik kita tak boleh buat apa-apalah, saudara mara kita kan. Tapi still, kalau kita dapat jaga, maka makin banyaklah benda yang kita boleh elakkan. Mengumpat boleh elak, mengumpat, boleh elak mengkeji, boleh elak mencaci siapa yang bukan kita kenal dan sebagainya. Ini benda-benda yang pertama. Jadi kumpulan pertama pada orang yang bergaul ni, orang yang memang ada ilmu tentang Allah Ta'ala, maka mereka jaga, sebab mereka tahu syaitan akan masuk pada ruang berkenaan untuk merosakkan diri dia. So dia bergaul ikut kadar keperluan saja. Dan saya pribadi, saya kata betul benda ni, kalau di tanah Arab tak ada syekh tu ajak duduk lepak sembang, tak ada. Normally kita datang, dia tanya soalan, dia bagi ruang kita tanya soalan, selesai soalan, dah selesai, balik. So balik. Kita macam nak duduk lagi kan, dia halau balik.
So benda itu kalau kita pun, dia punya masa habis dengan berbual, kita punya masa pun habis berbual. Dan bahkan bila lepas dah selesai apa yang wajib daripada kita bualkan atau sunat kita bualkan, lepas tu akan sia-sia lah. Dan dia akan masuk pada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Man kana billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia cakap kebaikan ataupun dia diam. Cakap baik atau diam. Yang mana kita bincang bercakap dulu. Kerana dalam hadis ni bila Imam An-Nawawi rahimahullah dia jelaskan hadis ni, dia kata benda yang baik itu adalah yang wajib dan sunat sahaja. Wajib, sunat. Yang harus tak masuk. Apa lagi yang haram lah. Apa lagi yang makruh. Yang wajib dan sunat saja dibincangkan, dicakapkan, kemudian yang lain tak usah. Dielakkan. Jadi orang yang beriman Allah dan hari akhirat, dia akan jaga lidah dia hanya berkata-kata yang wajib dan sunat saja. Memang payahlah kita pasal kita tak dididik dari kecil dengan keadaan macam ni. Duduk dengan kawan-kawan kita bualkan macam-macam benda. Bab guli lah, bab labah-labah lah, yang beli ayam, bab ayam lah, kalau minat burung, bab burung lah. Dia akan jadi perbualan tadi akan melirik manjang-manjang sampai apa tak berkesudahan. Okey. Jadi pecahan pertama, kumpulan yang tahu tentang hak Allah Ta'ala pada diri dia, tentang masa dia, maka dia elakkan. Dia bergaul tapi kepada keperluan sahaja. Lebih-lebih tak. Mungkin orang akan kata tak sporting lah, tapi benda ini sebenarnya untuk menjaga diri kita daripada maksiat-maksiat yang lain. Baik. Pecahan kedua pula, dia kata sesiapa yang pergaulan dengan dia adalah seperti ubat. Dia perlu kepadanya ketika sakit. Selama mana anda sihat, tidak perlu kepada untuk bergaul dengannya. Ni ada orang yang kita bergaul dengan dia bagus. Tapi ini kedua ni, orang yang bergaul dengan dia ni macam bergaul, dia ni macam ubat lah. Dia kata diperlukan ketika sakit saja. Macam doktor lah, awak jumpa ketika sakit. Awak jumpa setiap hari masalah. Jumpa ketika sakit. Ketika tak sakit, tak payah jumpa doktor. Dia kata jadi tak ada sebab, tak ada keperluan untuk bergaul dengannya. Mereka adalah siapa yang diperlukan pergaulan dengan mereka dalam masalah-masalah kehidupan. Ya, macam-macam apa, pemimpin ke dan sebagainya. Kita maklumkan masalah kita ada habis. Okay, tak perlu tambah-tambah dah. Dengan apa-apa yang yang anda perlukan daripada bentuk untuk muamalat. Okey, macam orang pergi kedai. Kita jumpa orang kedai tu, kita nak beli barang je lah. Lepas tu kita balik lah. Kita jumpa dia untuk keperluan kita sahaja. Okey, minta pendapat ke, minta nasihat ke. Dan apabila anda telah tunaikan keperluan anda pada pengauli jenis ini, tinggalkanlah pergaulan dengan mereka pada pecahan ketiga. Mana kalau di pecahan ketiga. Jadi pertama, orang yang bergaul dengan mereka ni memang memang kita kata bagus. Dia akan ajar kita kebaikan. Yang kedua ni, yang kita bergaul dengan dia, pergaulan kita dengan dia ni macam ubat. Bila perlu, bila sakit perlu, bila tak perlu tak payah. Okey. Tapi dia kata bila dah selesai kita bergaul dengan mereka, tak perlu dah kita duduk lagi. Macam jumpa doktor lah paling mudah. Jumpa doktor, bagi tahu penyakit, balik. Kalau sembang lama masalah lah. Kan sembang doktor kan, sejam 2 jam sembang doktor apa. Jadi kita kata benda berkenaan tak ada keperluan, kita tinggalkan. Okey, pecahan ketiga adalah mereka yang ada sesiapa yang bergaulan dengannya adalah seperti penyakit. Ini orang yang bahaya. Kita bergaul dengan dia, kita makin teruk. Dia kata penyakit. Okay, dengan keberbahagian tahap, tapi ada tahap-tahap dia. Kita bergaul dengan dia jadi penyakit. Dan ada tahap, ada jenis, kekuatan dan kelemahan dia. Dia kata contoh pertama, dia kata ada di kalangan mereka yang sesiapa yang pergaulan dengannya adalah seperti penyakit kronik dan tiada harapan dan tiada penawar. Kita akan sakit teruk, macam kena kanser lah. Jumpa dengan dia macam jadi kanser. Dia kata kerana apa? Kerana dan siapa yang dan dia adalah siapa yang anda tidak untung padanya agama maupun dunia. Orang kita gaul dengan dia, dunia tak untung kan, akhirat pun tak ada. Tak ada benda macam yang pertama dan kedua tu. Kita bergaul dengan dia, dia orang kenal Allah Ta'ala, tahu halal haram. Kita bergaul dengan dia, kita ada faedah dan juga untung. Tapi balik pada asal, jumpa dia orang pun kadang-kadang macam kita kata, dia orang sendiri pun tidaklah suka bergaul banyak. Hatta Nabi sendiri pun kita kata bergaul dengan Nabi adalah benda yang mendapatkan ilmu, tapi para sahabat Nabi disekat oleh Allah Ta'ala untuk bersembang lebih-lebih. Duduk lama-lama, lepak-lepak kan, tak ada. Macam kita malam, jom lepak. Lepak tu, itu masalah lepak tu lah. Yang kita kata benda tu akan ni. Tapi yang kedua, yang orang kita jumpa pada dia untuk keperluan kita je. Lepas tu kita balik. Yang ketiga ni, orang yang kalau kita jumpa ni dia ada menjadi penyakit pada kita. Cuma dia ada tahap-tahap dia kata. Yang pertama ni,
Yang bergaul dengan dia tak untung dunia, tak dunia akhirat. Dunia tak untung, akhirat tak untung. Dia kata dan di samping itu anda pasti akan rugi padanya agama. Dan dunia pun sama. Atau salah satu di antara keduanya. Orang yang kita bergaul dengan dia, agama kita rosak. Dan benda dia ajar, disembangkan, dibualkan oleh dia. Memang semuanya membawa kita kepada sanksi pada Tuhan. Kita kalau sembang, kalau jumpa dengan inilah kawan-kawan yang mengajak kita kepada sanksi tentang hukum Allah Taala atau qadar Allah Taala. Kan dia kata kalau kita jahat kenapa jadi macam ni? Kalau kita baik kenapa macam ni? Dipersoalkan. Ini bahaya kumpulan-kumpulan macam ni. Yang mana kita kata benda ni kalau kita teruskan duduk dengan dia, memang dunia kita akhirat kita confirm rugilah. Dunia kita pun mungkin rugi juga. Sebab kita diajak bermusuh dengan orang lain. Diajak bermusuh. Kita duduk dengan dia, kita kata tu orang ni, tu orang tu. So kita akan sentiasa dalam berkawan dengan dia ni hilang kawan lain pula. Dunia yang lain pun kita hilang. Akhirat kita confirm dah lah. Tapi dunia pun rosak. Dia kata ataupun salah satu di antara kedua. Yang ini apabila ia berkemungkinan pada anda bergaul dengannya dan ia terhubung, maka ia adalah sakit kematian yang menakutkan. Orang macam ni kalau kita bergaul, memang dia rosakkan kita. Dia ajak kita pada maksiat dan sebagainya, maka ini peringkat pertama. Dia kata ada pula di kalangan mereka ni yang kita bergaul dengan dia ni tak untung dunia tak untung akhirat ni adalah dia kata mereka yang pergaulan ni seperti sakit geraham. Dia gugi lubang yang bertambah penanganan ni terhadap anda, lalu ia terpisah dari anda dan tenanglah sikit. Kalau anda pisah dengan dia, okey, sihat. Dia kata duduk dengan dia masalah. Okey. Ada pula yang di kalangan mereka ni pergaulan dengannya seperti demam roh. Itu dia kata yang jiwa kita, demam daripada jiwa kita. Dan dia adalah orang yang payah bergaul, tak disukai lagi menyekat dan tidak reti untuk bercakap lalu memberi faedah kepada anda. Kenapa dia cakap tak pernah beri faedah? Kan dan memang kadang-kadang itu punya jumpa dengan dia sakitkan kita pun tak suka sembang dengan dia, tapi duduk juga dengan dia. Kan? Dia kata dan tak reti untuk diam. Lalu dia mendapat faedah dari anda. Dia pula lagi banyak cakap dari kita. Apa kita duduk dengan dia, semua dia akan cakap. Jadi sekali kita tak dapat nak berkongsi langsung. Semua dia je best. Semua cerita semua. Ada cerita-cerita dia. Semalam aku, hari ni aku, besok aku, lusa aku. Kita duduk dengan dia, kita pun rasa tak puas hati juga, tapi kita duduk jugalah kan dengan orang macam ni. Ada kalanya seronok lah dengan cerita dia. Lama-lama bosan juga. Kerana satu cerita tu dia ulang 3-4 kali. Okay, jadi dia kata dan serta dia tidak kenal dirinya, lalu dia meletakkan dirinya pada tempat yang sepatutnya. Bahkan apabila dia bercakap, kata-katanya seperti tongkat menghentam pada hati-hati orang yang mendengar, serta dengan rasa takjub. Dan dia rasa dia cakap dia macam orang kata panggil apa? Cakap dia suka cakap lepas, dan biasa cakap lepas tadi dia lah yang paling best. Dia kata berserta dengan rasa takjub dan kegembiraannya dengan kata-katanya sendiri. Dia rasa dia cakap best. Orang pun dengar cakap dia pun orang rasa sepatutnya seronok dengan cakap dia. Ni orang macam ni ada juga. Kita gaul dengan dia pening kepala. Dia bercerita daripada mulutnya setiap kali dia berbicara, dan dia menyangka bahawa dia adalah dari kasturi yang diwangikan dengannya majlis. Dan dia rasa kalau dia ada, majlis akan best sebab dia bercakap. Orang dengar cakap dia dan orang semua akan seronok dengan kata-kata dia. Jadi orang macam ni kita kata memang dia duduk dengan dia ni macam demam. Kan sakit jiwa lah. Kan? Apabila dia diam, dia lebih berat daripada banding separuh batu giling. Maksud dia kalau dia diam pula, dia pula jadi macam gelisah, kan? Dia tak keruan, dan dia kata yang tak mungkin untuk dia tanggung dan tidak pula boleh untuk dia heret di atas tanah. Dia jadi berat. Kalau dia tak boleh cakap, mula dia tak ada mood lah, tak boleh sekian lah. Dia kata ini bentuk kedua, bentuk yang ketiga ni. Secara keseluruhan, pergaulan dengan semua yang kita sebut tadi, yang orang yang datangkan macam dia ni, macam kanser, atau dia macam sakit gigi, atau dia macam demam, yang tiga ni, dia kata keseluruhan semua ni kata dia pergaulan dengan semua yang bertentangan menjadi demam bagi roh. Dia kata adalah mendatang dan pasti. Di antara kesetaraan dunia ke atas seorang hamba apabila dia dibencanakan dengan salah satu bentuk tadi, dapat kawan salah satu 3 kawan tadi yang untuk dia bergaul, adalah dia kata dan tiada jalan lari untuk dia melayan bergaul dengan mereka, maka hendaklah dia melayan mereka dengan baik. Kalau kena jugalah, katakan orang yang dia nak kena layan tadi,
katalah jiran dia. Sebab Nabi SAW kata suruh kita muliakan jiran. Kan jiran boleh datang kan, kita hubungan kita dengan dia, hak jiran tu besar. Sampai dengan Nabi SAW pernah sebut dalam hadis yang sahih berkenaan jiran ni, Nabi kata berterusan Jibril mewasiatkan kepadaku tentang jiran, sehingga kan aku menyangka Jibril datang esok bagi tahu aku jiran aku warisi hartaku. Berterusan Jibril berpesan kepada aku tentang jiran, sampaikan aku menyangka esok Jibril akan datang bagi tahu aku jiran aku warisi harta aku. So ini memang masalah jiran kita ada hak lah. Tapi kalau dapat jiran tadi jenis macam ni, itu memang kes akak-akak lah. Kan dia kat Malaysia ni kan kadang-kadang ada orang tempat dia membawang, sembang-sembang kan, dia sembang apa, dia tanya apa, dia macam cakap, dia seronok untuk duduk bersembang, tapi perbualan dia macam-macam benda lah. Perempuan, bukan perempuan sini, tempat lain. Dia takut terasa nanti. Tapi memang benda tu biasa. Setengah-setengah tempat, macam dia kata kat Melaka, tangga rumah tu buat batu sebab mudah untuk membawang. Orang Melaka dengar marah kan. Memang tangga rumah tu batu. Rumah kayu, tangga batu. Dia kata kenapa? Sebab mudah nak duduk ramai-ramai. Tak ada roboh. Kalau tak tangga kayu, sembang, patah. Dia tangga batu tu untuk supaya mudah. Nanti ada tempat pot untuk sembang. Dia okey. Sekarang ni kata kalau jiran kita perangai macam tu, dia suka sembang benda muka-mukan. Dekat sini masalah yang kita kata dia ada hak jiran. Jadi kita tak boleh elakkan. Kita kena gaul dengan baik. Jadi dia secara tak langsung dia kata tak boleh lari, kena layan juga. Maka nak layan mereka dengan baik sehingga Allah Ta'ala jadikan untuknya pelepasan dari jalan keluar. Dia terpaksa layan juga, maka dia kena bersabar, tak menyakiti jiran dia tadi, tapi dalam masa sama dia kena tunggulah sampai Allah Ta'ala jadikan kelapangan daripada ubah perangai jiran dia berubah dan sebagainya. Tak apa, jika tidak masalah. Sebab kadang memang ada setengah tempat, kadang orang kita ni macam di belah Kuala Lumpur, kadang dia orang beli sayur kan, dia kadang-kadang perumahan tu datang orang hantar ikan ke taman, orang jual ikan kat taman. Jadi ketika beli ikan tu sambil membawa sambil beli bawa ikan, yang ramai datang kan, ikan datang, makcik ni datang, sambil beli-beli tu bukan dia beli saja, sembang pasal Cik Kiah, Cik Minah kata apa, Cik ni kata apa. Benda macam ni kadang-kadang macam kita katalah, dalam 3 perangai tadi yang dikatakan orang yang kita sembang dengan dia memang takkan rugi, takkan untung akhirat, pasti rugi dunia akhirat. Ataupun orang tu yang kita sembang dengan dia ni, macam kalau kita duduk dengan dia kita sakit, kita rasa tak sedap, tapi kita tinggalkan dia, kita sihat. Lepas tu ada orang tu yang bergaul dengan dia ni, macam dia tadi, dia seorang yang suka kan mengedepankan diri dia. Kadang-kadang kawan-kawan menyampah tapi tak cakap. Banyak orang kadang kita menyampah duduk dengan dia pun, tapi kita diamkan je. Kadang-kadang dengan dia ada dalam majlis kita sebagainya, mungkin beriah, orang ketawa sebagainya, tapi dalam masa yang sama kita menyampah jugalah dengan orang macam ni. Tapi dalam kita kata 3 bentuk ni, 3 kumpulan manusia yang dalam penyakit yang ketiga, pergaulan ketiga ni, dia memang kalau kita tak boleh lari, tunggulah sampai Allah Ta'ala beri kelepasan. Jika tidak, masalah. Dan memang kita kata benda ni kita memang ada di kalangan orang-orang macam ni, kita ada hak yang kita tunaikan. Sebab jiran punya hak dan sebagainya. Sebab tu Nabi SAW pernah berlaku duduk kemudian seorang lelaki datang. Dalam hadis tak sebut nama siapa. Lelaki tu duduk dengan Nabi layan. Lepas dia keluar, dia bangun, Nabi kata seburuk-buruk saudara orang ni lah, Nabi kata. Aisyah radhiyallahu anha tegur Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kan engkau tadi layan dia dengan baik, tapi lepas dia pergi kau kata macam ni. Kenapa tak cakap terus depan dia? Nabi kata, engkau pernah lihat ke aku ni bercakap keji? So Nabi kita bagi tahu dia ni adalah orang yang Nabi tak suka duduk dengan dia. Tapi bila dia datang, Nabi layan. Jadi, tapi cuma bila perbualan suami isteri, Nabi kita tahulah dia ni saudara yang paling teruk. Ni saudara paling teruk. Ada saudara kita, ada saudara mara kita menyampah juga ini, tapi dalam masa yang sama kena layanlah. Layan, kita layan, terpaksa layan, kita layan. Pasal dalam konteks agama ni, akhlak yang baik tu memang kita kedepankan. Memang kita patut ada hubungan yang baik dengan orang, dan sampaikan kalau orang tu kita tak suka sekalipun, layan dia dengan baik itu adalah arahan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala terangkan dengan firman-Nya dalam surah Al-A'raf atau surah Al-A'raf ayat 200 dan 199 200, ataupun surah Fussilat 34 36,
ataupun surah Al-Mu'minun 96-98 yang Allah Ta'ala suruh balas baik pada orang buat jahat. Kan idfa' billati ahsanu sayyi'ah, balaslah yang baik itu kepada yang buruk. Mana orang buat buruk, balas baik. Memang itu akhlak mukmin yang kita kena tumpukan. Sebab tu dalam konteks kita bincang macam ni, saya kata yang pertama tadi yang orang yang kita dapat keuntungan akhirat banyak daripada dia. Yang memang kita kata bergaul dengan dia ni, memang kita kata dapat faedah yang banyak. Tapi orang-orang macam ni pula, diorang pula bukan jenis yang akan bersembang lama dengan kita. Dia sembang kita akan cuba untuk bergaul dengan dia dan dapatkan faedah. Tapi macam Nabi SAW sendiri, Allah Ta'ala suruh para sahabat elakkan ganggu Nabi. Kan, elakkan ganggu Nabi, kacau Nabi untuk bersembang, jangan. Tapi orang macam ni kita kata kita akan dapat faedah, untung kita bergaul dengan dia. Dapat ilmu, dapat kebaikan, dapat kebajikan, bagus. Tapi yang kedua pula, orang yang kita jumpa untuk keperluan. Ada keperluan kita jumpa dia. Tak ada keperluan kita tak boleh jumpa dia. Ini kita kata doktor ke, kan, orang kedai ke, pasar ke sebagainya. Kita ada keperluan kita jumpa. Tapi yang ketiga ni, tapi yang ini kita kata keperluan untuk jumpa tadi memang untuk masalah lah. Hajat kita dan sebagainya ada kat sini. Okay. Yang ketiga ni, yang orang tu dunia tak dapat apa, akhirat tak dapat apa. Tak ada pada akhirat macam pertama, tak ada pada dunia macam kedua. Tapi duduk dengan dia ni, macam kita kata ada 3 bentuk. Yang pertama macam kanser. Sentiasa dia tarik kita kepada keburukan, ajak kita musuh orang. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis baginda, Nabi terangkan berkenaan dengan lafaz Nabi kata la yadkhul jannah namam. Takkan masuk syurga orang yang mengadu domba. Sebab apa Nabi sebut macam tu? Sebab kebiasaannya memang kumpulan yang ketiga, bentuk pergaulan ketiga ni, memang ada orang yang dia jumpa kita jumpa dengan dia ajak kita musuh dengan orang. Dia ajak kita musuh dengan orang lain. Orang kata ini buat ni, ini sekian, ini sekian. Ini bahaya. Dia kata yang kumpulan ni, tapi ada yang kadang-kadang duduk dengan dia, kita pun sakit. Dengan kata-kata dia, kita pun sakit. Lepas tu ada pula yang tadi, yang ketiga tadi adalah orang yang dia bergaul dengan orang dan sebagainya, dia rasa dia seronok dan sebagainya, tapi orang ramai menyampah. Tapi orang diamkan, tak cakap apa. Cuma macam Nabi SAW sebutlah pada Aisyah, macam Nabi kata, ni seburuk-buruk saudara inilah dia. Tapi namun begitu, bila dia datang, Nabi layan. Pasal akhlak kita sebagai mukmin, bila orang kita perlu layan tetamu, layan jiran, kan, ini hak-hak yang kena tunai. Sebab tu dalam konteks bila kita kata bergaul tadi, kita tetap kena bergaul juga, kan, macam kita perlu layan orang-orang yang patut kita layan, kan. Selama ada kita datang ziarah, kan, tak boleh kita menyampah dia, tinggalkan. Tak nak layan, tak nak tengok muka. Ini memang adalah bertentangan dengan syariat Islam. Tapi dalam masa yang sama, kita kena sabar, tahan diri, elakkan kita pula menambah pula seronok sekali. Tapi dalam masa yang sama kita minta Allah Ta'ala bantu kita. Pasal ini tak boleh tidak, memang kita kata benda-benda yang kita kata memang akan berlaku. Saudara mara kita sendiri pun, kawan-kawan kita yang baik sendiri pun akan ada di kalangan mereka ni orang yang daripada bentuk ketiga ni tadi. Duduk dengan dia, dunia tak untung, akhirat tak untung. Bahkan makin teruk nak tambah penyakit pula. Ini kita kata yang ketiga. Okay. Dia kata yang keempat, pecahan keempat, sesiapa yang bergaul dengannya adalah kecelakaan seluruh. Tak ada. Ini gaul dengan dia adalah kecelakaan seluruhnya. Ia adalah tahap memakan racun. Ini kalau sekiranya kita ada kawan-kawan yang macam saya sebut tadi, yang suka mempersoalkan tentang ketuhanan, ataupun orang yang ajak kita buat maksiat. Contoh macam kita ada susah, dia nasihatkan kita apa? Ada bongoh dekat sekian. Ada cara untuk ilmu pengasih. Dia memang dia bagi solution pada kita dengan masalah hidup kita dan sebagainya, atau kita ada kepayahan, dia akan sentiasa bagi benda yang rosakkan kita. Duduk dengan orang macam ni racun. Kalau dekat dunia, dekat masyarakat kita sekarang ni, geng liberal, duduk dengan orang liberal ni yang tak nak patuh perintah Tuhan, racun. Kita mungkin mula-mula kita rasa tak apa, kita rasa kita nak dakwah dia, tapi akan berakhir kebiasaannya kita follow dia. Ini orang-orang yang ada kesangsian tentang Tuhan, ajak kita tak apa, dia kata macam apa, dia kata gila, Nabi SAW bukannya dia manusia, boleh salah boleh betul. Jadi bukan semua hadis Nabi itu kena ikut. Kalau dia cakap macam tu, orang macam ni dia adalah racun. Dia menjadikan kita sanksi terhadap perintah Tuhan, menjadikan kita rosak, dia kata. Yang ini kumpulan ni, dia kata yang keempat ni,
Dia kata kecelakaan, dia pada tahap memakan racun. Jika bertepatan untuk pemakannya sebagai penawar, bertepatan untuk pemakannya sebagai penawar, sebarang penawar. Namun jika tidak, semoga Allah Ta'ala mengelokkan takziah. Mana kalau dia kata kita jumpa orang macam ni, jumpa macam ni, kalau ada penawar baiki kita, Alhamdulillah. Jika tidak, kita cakap takziah lah. Orang tu pasti mati. Mana bergaul dengan mereka ni, hati pasti mati, pasti rosak. Mereka adalah ahli bid'ah dan kesesatan yang bukan saudara mara kita. Kadang yang macam tadi kan orang yang perangai dia tak elok, tapi yang ini memang dia akan beri efek kepada kita punya akidah. Macam baru ni saya dengar kan, macam kes lepas daripada pertukaran imam banyak tempat kan di Perlis ni. Ya, ada saya jumpa seorang cerita berkenaan dengan jemaah tak nak solat belakang dia sebagainya, buat jemaah lain. Dia dalam perkara ni saya pelik. Saya berjumpa kawan, saya pesan dengan dia. Saya kata jumpa pakcik-pakcik tu, cakap dengan diorang. Kalau diorang solat asing daripada imam untuk buat jemaah yang baru, jemaah kedua batal. Kalau di mazhab Syafi'i lah. Dan mazhab Syafi'i tak boleh dua jemaah. Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengeluarkan hukum berdasarkan kepada kisah Masjid Dirar. Masjid yang dibina oleh orang munafik lepas daripada Masjid Nabi bina Masjid Quba, orang munafik bina masjid lain. Bahkan orang ajak Nabi untuk solat di situ. Allah Ta'ala turunkan arahan dalam surah At-Taubah, tak benarkan Nabi solat kat situ. Bahkan Allah Ta'ala perintahkan Nabi robohkan masjid berkenaan. So Imam Syafi'i rahimahullah berdasar kisah tersebut, dia kata bahawa adalah tidak boleh untuk jemaah dibuat lepas ada jemaah satu yang awal, terutama yang sengaja dibuat. Yang peliknya orang yang kadang-kadang buat macam ni, dia mazhab Syafi'i. Dia berkeras, saya mazhab Syafi'i. Awak mazhab Syafi'i mana? Syafi'i Afdal. Syafi'i mana? Saya tanya soalan kan. Lepas tu kemudian yang perkara yang kedua juga, bila yang paling layak menjadi imam dalam masjid ni negeri dalam negeri Perlis ni, paling utama menjadi imam adalah tuanku sultan, tuanku raja. Sebab tidak diimamkan oleh seorang itu dalam tempat otoriti. Macam kalau rumah saya paling layak jadi imam. Walaupun ustaz tu ada, rumah saya paling layak. Mana takkan diimamkan saya dan rumah saya sendiri. Macam tu kat raja dalam satu negeri, dia paling layak menjadi imam. Atau kedua, orang yang dia lantik. Benda macam ni kita kata dengan sangat jelas. Yang tak faham kata mazhab Syafi'i ke tidak? Kalau mazhab Syafi'i ini garis panduan dia. Awak nak jadi imam, awak nak mengimamkan orang atau buat jemaah dalam negeri yang ada raja dan sultan, siapa dilantik itulah imam. Zaman Nabi dahulu, Muaz bin Jabal, kan Nabi lantik, kan Nabi pernah marah dia sekali. Muaz lah. Cerita dia, Muaz bin Jabal, dia solat isyak dengan Nabi dekat Masjid Nabawi. Lepas tu dia pergi satu kampung, Nabi lantik dia jadi imam kampung tu. Orang kampung tu tunggu dia datang tau, baru solat. Selagi dia tak datang, dia tak solat. Tapi yang kelakar je, Muaz pula sampai kat masjid tu, dia bantai baca surah Al-Baqarah. Dah lah lewat kan dia solat dengan Nabi. Lepas tu dia pergi kampung tu jadi imam pula. Kan Nabi suruh dia jadi imam sana. So dia solat dengan Nabi, lepas solat dengan Nabi baru dia pergi kampung tu untuk solat dengan mereka pula isyak. Dia bantai baca Al-Baqarah. Si ada orang lari lagi. Solat sendirian keluar. So, tapi ketika tu pasal dia baca surah panjang. Maka Nabi sendiri bila orang tu mengadu pasal Muaz kata siapa yang tu munafik, lalu Nabi panggil Muaz. Nabi kata afattanun anta ya Muaz, kau ni tukang tester orang ke? Test orang ke? Tengah uji orang ke? Kenapa tak baca surah Ad-Duha, Al-Lail? Nabi sebut surah pendek. Kan ada orang ada keperluan dan sebagainya. Memang betul orang tu dia ada keperluan. Tapi Muaz dia nak ulang bacaan hafalan dia dekat sana. Baca Al-Baqarah. Tuan-tuan bayangkanlah Al-Baqarah. Kan? Kalau kita baca satu muka pun orang dah ketal lutut. Ini kan pula baca satu Baqarah, dia baca Baqarah dengan banyaknya. Jadi dekat situ kita dapat lihat jemaah di sana tak solat kecuali imam Nabi lantik datang. Dia tak ada pandai-pandai, jom kita solat sendirilah. Tak ada. Sebab tu kadang-kadang bila dalam perkara ni gini, pergaul dengan orang yang suka mengapi-apikan. Diajak, jom kita tinggal, jangan ikut imam ni. Orang macam ni masalah dia. Yang perbuatan kita tadi, kita langgar banyak perkara yang Nabi tak pernah izinkan kita langgar. Bahkan dalam mazhab Syafi'i tak ada boleh langgar, orang langgar. Pelik kan? Benda berkenaan menjadi tajuk. Saya kesian nak tengok imam-imam muda-muda kan. Datang cerita kena apa, tengah solat ada orang batuk-batuk lah.
Dia tak baca bismillah kuat. Dalam mazhab Syafi'i juga batal. Bila anda batuk isyarat, batal. Yang berdehem batal tu, bila isyarat. Kalau tuan-tuan berdehem untuk buang hilangkan kahak, tak batal. Tanah nakha, bila orang kan, kalau memang tersekat kerana dia ada nak baca, tersangkut kahak, memang dia boleh kan, tak ada masalah dia batuk macam mana pun. Tapi kalau anda batuk untuk ganggu imam baca, seriously batal solat. Ni mazhab mana ni? Saya tak faham. Syafi'i mana? Kadang-kadang pelik kan. Ini contohlah, ini pasal saya dengar apa orang tu mengadu baru ni. Saya dengar mengadu, saya kata kesian lah. Ilaha illallah syarikallah. Ini masalah dia. So kadang-kadang dari konteks ni yang dikatakan pergaulan dengan sebahagian manusia ni racun. Kita duduk dengan dia rosak. Akidah kita rosak, ibadah kita rosak, akhlak kita rosak, semua rosak. Tak ada hukum, semuanya dia ikut nafsu semata-mata. Orang macam ni duduk dengan dia racun. Duduk dengan racun. Dan dia kata kalau ada makanan, ada penawar, alhamdulillah. Kalau tidak, dia kata jika tidak, semoga Allah Taala mengelokkan takziah. Takziah, kan? Mana mati dah lah, mati. Dia kata alangkah banyaknya bentuk ini di tengah manusia. Yang jenis macam mengajak orang untuk melanggar perintah Allah Taala. Kan yang liberal lah. Yang taksub mazhab lah. Kan sebenarnya memang tak boleh. Mana ada dalam sejarah umat Islam disuruh kita asing-asing solat kerana mazhab lain-lain. Kecuali macam tuan-tuan macam saya pernah cerita tu kan, dekat Masjidil Haram tu, sebelum daripada Malik Abdul Aziz naik sebagai Raja Saud, Kerajaan Saud, di Kaabah kita tu ada buat 4 makam. Sini Syafi'i, sini Hanafi, sini Maliki, sini Hambali. Suruh solat berasingan. Kalau solat subuh, Syafi'i solat dulu, Hanafi tunggu. Malik solat, lepas tu dia tunggu asing-asing. Nak solat tu, kau mazhab apa? Sana. Mana pernah Nabi buat macam tu? Tak pernah ada dalam sejarah. Hatta dalam peperangan sekalipun, imam hanya satu. Satu imam je. Dalam perang kan orang kata macam kenapalah kena buat satu imam dua soft, dua baris. Satu grup solat dengan imam, satu rakaat. Kemudian imam tunggu, dia habiskan satu rakaat. Yang grup yang tengah berkawal masuk pula solat satu rakaat, kemudian bersama imam bagi salam. Dia follow imam satu lagi. Mana satu rakaat bersama imam, yang satu rakaat dihabiskan, lepas tu dengan imam. Yang pertama tadi satu rakaat bersama imam dan habiskan sendiri. Dia mestikan satu je, tak boleh 2-3 imam. Sebab ada orang tanya dengan saya, dia kata kenapa ustaz menyusahkan diri tu? Kenapa tak buat 2 grup je? Grup pertama solat, grup kedua kawal lah. Lepas tu grup satu lagi, grup ni habis solat, grup satu lagi solat lah. 2 imam kenapa tak boleh? Nabi tak ajar macam tu. Quran tak ajar macam tu. Ini benda-benda yang kita perhatikan, memang kita kata benda-benda semua kalau kita teruskan, ibadah kita rosak. Akhlak apatah lagi lah kan. Sampai okay, batuk-batuk. Ganggu bacaan imam. Kenapa? Dia pula imam muda. Kan? Imam muda, lepas tu bully. Seriously, bully dalam masjid apa ni? Pelik kan? Tapi masalahnya, benda macam ni kita kata berlaku sebab kes tadi. Ada manusia ni kita bergaul dengan dia, jahanam. Makin bukanlah dia memang sentiasa ajak kita. Ya kumpulan macam ni lah yang sibuk dengan mazhab. Mazhab ni saya secara peribadi memang tak ada timbul tajuk tinggal mazhab. Tapi anda kena ikut dalil. Mazhab tadi untuk pemahaman apa dalil datang. Kalau awak tak faham dalil, awak tak faham bahawa mazhab tu adalah penjelasan dalil, awak salah. Sebelum Imam Syafi'i datang, orang tak solat ke? Sebab Abu Nifah datang, orang tak solat. Solat tak ada mazhab. So, sah tak solat? Jadi kadang-kadang benda macam ni kena jaga sikit. Sebab ada orang, dia rosakkan orang dari segi masalah ibadat. Ada masalah akidah. Dia ajar kita, bincangkan berkenaan akidah yang banyak sudut lah. Sudut antara utamanya kadang-kadang tentang Allah Ta'ala. Yang geng-geng macam geng-geng apa, hakikat, makrifat. Dia kata Allah dalam dada dia. Dia kata Allah Ta'ala semuanya Allah Ta'ala. Dia bagi logik pada kita. Dia kata laut, ombak, buih. 3 benda tapi satu. Dia jadilah dia Allah, Nur Muhammad, kita. Dia macam tu. Kita bagikan dalil, dia bagi hujah, kita pun macam betul lah. Jadi benda macam ni, ada orang yang memang kita rosakkan akidah kita,
rosakkan akhlak kita, kita kata macam tadi lah, ajak kita buat keburukan. Jadi kadang-kadang memang ada. Dia kata kumpulan, semoga Allah Ta'ala tidak membanyakkan mereka. Dan mereka adalah ahli bid'ah dan kesesatan. Gitu, yang menyekat dari sunnah Rasulullah SAW. Yang menyeru kepada bertentangan dengan sunnah. Lalu mereka menjadikan yang sunnah sebagai bid'ah. Yang bid'ah sebagai sunnah. Yang bid'ah, yang sunnah tu dijadikan bid'ah. Yang bid'ah tu dijadikan sunnah. Ini kumpulan yang kita kata memang banyak di zaman kita sekarang ni. Bentuk ini tidak harus bagi seseorang yang berakal untuk duduk bersamanya mereka atau bergaul dengan mereka. Jika dia dilakukan, maka ia adalah kematian berkalbu atau penyakit ataupun penyakit. Yang tadi yang kita kata yang ketiga tu, kita bergaul, kita mungkin tak sedap bergaul dengan dia. Tapi dalam masa yang sama dia taklah bawa kita pada benda macam ni. Yang ini kumpulan yang ketiga ni, kalau dia liberal, kalau dia ni anti hadis, kalau dia ni golongan Mu'tazilah punya fahaman ke, dia akan merosakkan akidah kita, akidah yang benar, dia akan rosakkan. Macam kalau kita jumpa orang-orang yang kata Allah Ta'ala di mana-mana. Dia ajar benda yang Nabi tak pernah ajar. Nabi SAW, kan, bila kita kata dalam Quran Karim, dalam hadis Nabi, semua isyaratkan Allah Ta'ala di atas. Bahkan mutawatir, Allah Ta'ala di atas, bukannya di mana-mana. Pasal amalan kita disalin. Lepas malaikat salin amal kita, dia bawa ke mana? Ke atas. Lepas tu kalau dia kata kita doa kita gimana? Ke atas, dia angkat. Semua disebut angkat. Nabi Isra Mi'raj gimana? Mi'raj Nabi ke mana? Belakang rumah kita. Ke atas. Semua sekali ke atas. Mana dia kata ke belakang? Fir'aun sendiri pun, Fir'aun kan dia minta pada Haman untuk binaan, nak intai Tuhan Musa. Nak intai Tuhan Musa. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Ya, moga-moga aku boleh intai Tuhan Musa. Ibni li sarhan, bina aku satu menara, satu bangunan tinggi. Aku nak intai Tuhan Musa. Aku rasa dia tipu. Mana Fir'aun cakap macam tu? Soalan, dia cakap itu sebab apa? Sebab dia kata Allah Ta'ala di mana-mana. Adakah Musa ajar kata pada Fir'aun Allah Ta'ala di atas ke di mana-mana? Kalau dia kata Allah Ta'ala di mana-mana, maka Fir'aun yang sibuk buat bangunan nak intai Allah Ta'ala, kenapa? Ini akidah umat Islam yang sebenar. Tapi datang orang tu kata Allah tak ada tempat. Suka hati dia je. Ini masalah. Orang macam ni, dia sebenarnya mengajak kita untuk tinggalkan yang benar daripada akidah, pergi kepada benda-benda falsafah. Sebab kaedah falsafah yang sebenarnya masalah. Dia kata kalau Allah Ta'ala bertempat di makhluk. Mana dia bertempat, dia ikut masa dan tempat. Maka dia makhluk. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita apa yang dia tentang dirinya. Tak ada hak kita masuk campur untuk kacau benda berkenaan. Kita kena beriman je. Macam mana tunggu mati? Macam mana nak tahu tunggu mati? Memang Nabi ajar kepada para sahabat, kamu tak akan lihat Tuhan kamu setelah kamu mati. Itu yang Nabi sebut. Bahkan ketika Nabi sebut tentang Dajjal, kan Dajjal disebut mengaku dia Tuhan kan. Dia buat macam-macam. Nabi kata pada mereka, Tuhan kamu tidak buta sebelah mata. Dan kalian tahu kalian takkan lihat Tuhan kamu bila kalian mati. Sebab tu para sahabat kata, tanya kepada baginda SAW, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti? Soalan ni timbul sebab apa? Nabi tak ajar mereka untuk lihat Allah Ta'ala di dunia. Lepas mati nanti kita tahulah macam mana. Tapi sekarang ni kita suruh beriman dengan Allah Ta'ala dengan baik. Patuh perintah dia, jangan kita pandai-pandai bercakap tentang dirinya, apa yang tak ada dicakap tentang dirinya. Tapi yang macam ni duduk dengan golongan ahli bid'ah ni, bahkan fahaman tersebut adalah fahaman Mu'tazilah, bukan Asy'ariyah pun. Pelik kan. Sebab tu dalam buku karangan Hasan Saqaf, dia nafikan Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai pengasas sebenar bagi mazhab Asy'ariyah. Bahkan bagi dia kata Abu Hasan Al-Asy'ari adalah mujassimah, menjisimkan Tuhan. Sebab dia mengaku Allah Ta'ala di atas arasy, mata, tentang tangan dan sebagainya. Maka dia kata dalam buku dia Al-Ibanah yang ditahqiq oleh Hasan Saqaf, dia kata Abu Hasan Al-Asy'ari, orang kata saya mazhab Asy'ariyah, yang kembali kepada dia, dikatakan dituduh sebagai mujassimah sebab tidak menafikan Allah Ta'ala di atas arasy. Ini kena jaga sikit. Kadang-kadang orang kita ni, dia fahaman dia sebut tu bukan fahaman sebenar. Mu'tazilah punya fahaman sebenarnya. Tapi dia bercakap dan disampaikan. Orang macam ni memang kita kata masalah. Kita kata memang bercampur dengan dia ni masalah. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk diri kita
dan juga mereka keafiatan dan rahmat SWT. Selamatkan kita dan mereka. Okey. Baik. Kita habis hari ini. InsyaAllah nanti kita bincangkan pada masa akan datang sebab-sebab hidupnya hati. Qalbu ni hidup dengan apa? Apa makanan yang bermanfaat bagi qalbu? Penyakit kita dah sebut 4 benda. Itu banyak banyak bercakap, banyak memandang, banyak makan dan banyak bergaul. Ini yang kunci-kunci untuk seorang tu hati dia rosak. Rosak, sakit hati dia. Tapi nanti kita bincang pula berkenaan dengan apakah menjadi makanan yang baik untuk kalbu bagi supaya dia hidup dan juga bermanfaat. Baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.